bukan sahaja tak solat fardu secara berjamaah, bahkan tak semayang tarawih pun ada. Lebih hina dan lebih dosa lagi ialah bukan saja tak semayang berjemaah, bukan saja tak semayang, bangga pula umum depan orang dia tak semayang. Ni hak paling terbaru sekali. Allah bagi nikmat harta banyak, dia duk ingat dia boleh nikmat harta yang banyak ni daripada pandai dia, daripada usaha dia, daripada kreatif dia, daripada berani dia. Tidak. Kekayaan yang kamu miliki itu 100% daripada nikmat yang Allah pilih untuk duduk di tangan kamu, untuk uji kamu apakah dengan duit yang banyak tu mendekatkan kamu kepada Allah ataupun menjauhkan kamu daripada Allah. Ketika duit yang banyak itu mendekatkan kamu kepada Allah, maka ketahuilah ia adalah nikmat dan tanda kasih Allah kepada kamu. Tapi kalau duit itu membuatkan kamu jauh daripada Allah, kamu hina hukum hakam dan agama Allah, ketahuilah duit itu adalah bala dan Allah sedang menghina kamu. Jadi orang yang boleh semayang satu, lebih lagi Tuhan bagi nikmat berjamaah pula, jangan hina orang lain. Jauh sekali jangan hina agama ini. Maka pujilah Allah SWT. Wahai Allah, terima kasih pilih saya untuk semayang sehari 5 waktu berjemaah, dan wahai Allah, kekalkanlah nikmat ini sampai akhir hayat. Siapa nak nikmat itu berkekalan, maka banyakkanlah memuji dan bersyukur kepada Allah, kerana syukur mengikat nikmat. Syukur mengikat nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini hari pertama ke PKP? Hari ini hari pertama, dan saya bercadang untuk membaca sebuah kitab sehingga khatam sepanjang PKP ini. Kita pun tahu mungkinan akan dilanjutkan, jadi semua sekolah pun tutup, tak ada budak. Kita akan habiskan sebuah kitab, insya-Allah. Ni dia kitab dia. Kamera mana ni? Kameraman ni. Kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Imam wal Ma'mum, karangan Al-Syeikh Syihabuddin Ibn Al-Imad, dan diterjemahkan kitab ini oleh salah seorang bekas ahli Majlis Fatwa Negeri Kedah, Datuk Syekh Zakaria bin Ahmad Wan Besar. Jadi ini kitab dia. Mana-mana muslimin muslimat yang nak ikut daripada awal, insya-Allah, sebuah kitab berkaitan hukum hakam imam dan makmum. Siapa yang habis kitab ni, insya-Allah, solat berjemaah dan solat berseorangan lebih memudahkan dia. Dan kita akan menyedari bahawa betapa sembahyang berjemaah ini sangat penting, sehingga pada zaman sahabat bersama dengan Rasulullah satu ketika dulu sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sahabat yang solat di rumah.
Maksudnya kesemua datang berjemaah di masjid. Yang solat di rumah ataupun sehari tak penuh semayang berjemaah, bukan tak penuh semayang tu tinggal semayang, tak berjemaah sepenuhnya 5 waktu. Yang tak berjemaah sepenuhnya hanya munafik sahaja, wal'iyadzubillah. Jadi habis kitab ni kita akan melihat betapa banyaknya hukum hakam berkaitan jamaah, solat berjemaah yang tidak kita semua ketahui. Okey. Pengarang kitab ni daripada kurun ke-9. Pengarang kitab ni Imam Ibnul Imad Syihabuddin Abu Abbas ni daripada kurun ke-9. Maksudnya dah lama. Sekarang kita dah kurun ke-15. Kemudian kita nak baca sikit muka surat 6 Roman. Muka surat 6 Roman 1, 2, 3. Perenggan yang pertama. Ini muqaddimah penterjemah Al-Syekh Zakaria rahimahullah. Yaqulul mutarjimu rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Ini ada di sini ada 2 perenggan saya nak baca. Dia ada manfaat dia sikit, manfaat maklumat ilmu. Nafa'ana Allahu bihi. Seperti mana kita maklum, sembahyang berjemaah itu ada kalanya fardu ain. Nampak ni maklumat pertama ni, ilmu pertama yang kita nak dapat ialah kita duk ingat selama ni sembahyang berjemaah satu je hukum dia, iaitu sunat. Kan? Kita duk ingat tu je, ataupun fardu kifayah. Tetapi rupanya sembahyang berjemaah ni ada kalanya fardu ain. Fardu ain maksudnya tiap umat Nabi Muhammad, dia sultan ke, dia perdana menteri ke, dia menteri besar ke, dia tuan yang terutama ke, dia jual laksa ke, dia pengetua sekolah ke, wajib untuk dia sembahyang Jumaat dengan cara berjemaah. Seorang tak sah. Itu sembahyang Jumaat. Boleh tanya anak-anak hari ni siapa yang mengikuti kita hari ni. Saya tak buat iklan apa lah kan. InsyaAllah setiap hari kita akan buat pengajian ni. Sepanjang PKP ni dah tak ada siapa. Boleh tanya sembahyang apakah yang mesti dilakukan secara berjemaah. Sembahyang Zuhur tak apa, sembahyang subuh, sembahyang seorang sah. Kan? Sembahyang jenazah, sembahyang seorang, apa hukum dia? Sah tak sah? Sah. Kan? Sembahyang apa lagi? Sembahyang duha, sah sembahyang seorang. Sembahyang raya, sembahyang seorang, sah. Tak wajib berjemaah. Sembahyang yang wajib berjemaah ialah sembahyang Jumaat. Itu jawapan dia. Satu. Kemudian terus. Dan ada kalanya sembahyang jemaah itu fardu kifayah. Tiap-tiap qaryah wajib ada satu tempat yang buat sembahyang berjemaah, iaitu hukum dia fardu kifayah. Sembahyang itu adalah sembahyang lima waktu. Sebab tu kalau satu qaryah tak ada langsung, maka berdosa kesemuanya, ke semua penduduk di situ. Sembahyang 5 waktu berjemaah hukumnya fardu kifayah. Maksudnya kena ada satu kumpulan yang ambil tanggungjawab tu. Satu kumpulan tu 2 orang pun dah cukuplah untuk mengangkat fardu kifayah, menunaikan sembahyang 5 waktu secara berjemaah. Tu hukum kedua. Hukum yang ketiga, ada kalanya sembahyang berjemaah ni sunat. Sembahyang Jumaat tadi yang pertama fardu ain sembahyang Jumaat.
Yang kedua, solat berjemaah hukum dia fardu kifayah, semayang 5 waktu. Yang berjemaah, semayang 5 waktu yang berjemaah, fardu kifayah. Tiap-tiap qaryah kena ada satu kumpulan. Nombor 3, semayang jemaah apa yang sunat, seperti semayang jenazah. 1. Semayang jenazah, hukum solat jenazah secara berjemaah sunat. Maksudnya kalau kita semayang jenazah, seorang kita solat ke atas jenazah tu sah tak? Sah. Dan solat jenazah ni bukan sekali tu, lepas tu terlepas siapa tak boleh semayang dah. Boleh. Kan? Semayang ramai, tak muat tempat, masuk grup kedua, semayang lagi jenazah, masuk grup ketiga, semayang lagi jenazah, masuk grup keempat, semayang lagi jenazah, boleh. No? Semayang jenazah. Dan solat jenazah walaupun seorang hukumnya sah, sebab solat jenazah secara berjemaah hukumnya sunat. Dan apa lagi solat yang sunat secara berjemaah? Semayang hari raya. Itu yang ketiga. Hukum yang ketiga, solat berjemaah yang hukum dia yang ketiga. Tadi fardu selesai, solat berjemaah yang fardu ain selesai, yang fardu kifayah selesai, yang sunat selesai, yang harus. Apakah semayang berjemaah yang harus? Jawapan dia semayang tasbih. No, semayang tasbih harus berjemaah. Dan sunat rawatib, tetapi tidak diberi pahala berjemaah. Semayang jemaah yang sunat ni, yang harus ni. Yang harus ni dia tidak diberi pahala berjemaah. Dan ni hukum yang terakhir, kelima ke keempat, fardu ain, fardu kifayah, sunat, harus, makruh. Apakah semayang yang kalau kita semayang cara berjemaah makruh? Yang kelima ialah makruh seperti semayang tunai. Ada mengikut imam yang semayang qada. Imam semayang qada subuh. Kan? Kita semayang tunai, maka hukumnya makruh. Atau akasnya, atau akas ni maksudnya sebaliknya. Hak tadi imam qada, makmum semayang ada, ataupun imam semayang ada, makmum semayang qada, itu hukum dia makruh. Hukum yang keenam, semayang apakah yang tidak sah berjemaah. Ada 6 hukum ni. Buat tuan-tuan boleh buat jadual, tulis, pelekat di pintu bilik, pakat baca hari-hari, selepas seminggu buang, pelekat maklumat lain pula. Lama-lama ingatlah. Pintu bilik anak, pintu bilik kita kan. Apakah semayang yang tidak sah berjemaah? Ni yang keenam. Yang tidak sah berjemaah seperti dua semayang yang berlainan peraturan. Seperti semayang fardu mengikut semayang jenazah. Ikut semayang jenazah. Semayang fardu, imam semayang jenazah, dia semayang maghrib. Jam. Imam 4 takbir, dia 3 rakaat. Tak boleh. Tu orang panggil lain peraturan. Lain peraturan. Ataupun imam semayang gerhana, dia semayang jenazah, pun lain peraturan juga. Ataupun imam semayang duha, dia semayang gerhana matahari, pun tak boleh juga, lain peraturan. Sebab semayang gerhana matahari 1 rakaat ada 2 kali rokok, kan? Rakaat kedua pun ada 2 kali rokok. Jadi lain peraturan. Semayang jenazah tak ada rokok, tak ada sujud, dia 4 takbir, lain peraturan. Tidak sah berjemaah pada 2 semayang yang lain peraturan. Imam semayang lain, makmum semayang solat yang peraturan berlainan. Habis itu manfaat pertama daripada muqaddimah
Syekh Zakaria bin Ahmad Wan Besar rahimahullah. Kemudian maklumat yang kedua. Ini manfaat yang kedua, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok muka surat yang sama, muka surat 6, perenggan yang kedua. Dan tingkatan fadilat dalam mengerjakan sembahyang berjemaah, macam ni, dia nak abang macam ni. Kita sembahyang Jumaat berjemaah, sembahyang fardu berjemaah, sembahyang tarawih berjemaah, sembahyang raya berjemaah. Semua boleh kan? Sembahyang sunat tasbih berjemaah, sembahyang jenazah berjemaah. Adakah semua sembahyang berjemaah ni berada pada satu level, satu fadilat, satu ketinggian, satu kemuliaan, satu kepentingan? Jawapan dia tidak. Dia ada level yang paling tinggi. Ayuh kita baca level-level dia. Dan tingkatan fadilat dalam mengerjakan sembahyang berjemaah ialah di dalam sembahyang Jumaat. Jumaat nombor 1. Sembahyang berjemaah yang paling tinggi nombor 1 ialah sembahyang Jumaat, Sebab tu Jumaat ni kalau tak sembahyang berjemaah, dia tak sah. Kalau sembahyang subuh, zuhur, asar tak sembahyang berjemaah, masih sah. Sembahyang raya tak sembahyang berjemaah, masih sah. Sembahyang jenazah tak sembahyang berjemaah, masih sah. Tak ada masalah. Yang tak boleh apa? Sembahyang Jumaat. Sebab tu Jumaat paling tinggi. Nombor 1 Jumaat. Yang kedua, sembahyang yang berjamaah yang paling tinggi ialah sembahyang subuh. Pagi Jumaat. Pagi hari Jumaat, sembahyang subuh pagi hari Jumaat. Itu nombor 2 paling tinggi. Kemudian sembahyang subuh pada hari-hari lain. Ustaz tersilap sebut ke macam mana ni ustaz? Subuh ke zuhur asar sama? Tak sama. Subuh lebih tinggi fadilat dia daripada sembahyang fardu yang lain cara berjemaah. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mengerjakan subuh dalam keadaan berjamaah, fa ka'annama qama al-laila kullahu. Ni tak ada dalam qasad ni tak ada seolah-olah dia mendirikan malam itu kesemuanya. Sesiapa yang mendirikan subuh secara berjamaah, seolah-olah dia mendirikan malam itu qiyamul lail sepanjang malam. Sebab tu para ulama kita susun sembahyang berjemaah nombor 1 Jumaat, sembahyang Jumaat secara berjamaah. Yang kedua sembahyang subuh pagi Jumaat. Yang nombor 3 sembahyang subuh hari-hari biasa. Nombor 4 yang paling afdal sembahyang Isyak secara berjamaah. Isyak pun sebab Nabi ada sebut, siapa sembahyang Isyak secara berjamaah faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan dia mendirikan separuh malam, separuh setengah malam. Kemudian solat apa lagi yang tinggi? Solat daripada 5 waktu ni, di kalangan 5 waktu. Nombor 1 paling tinggi subuh pagi Jumaat. Yang ni yang di kalangan 5 waktu lah, subuh pagi Jumaat. Kemudian subuh hari biasa. Kemudian nombor 3 di kalangan sembahyang fardu ialah sembahyang Isyak berjamaah. Kemudian asar, kemudian zuhur, kemudian maghrib. Itulah ranking dia. Nombor 1 tadi sembahyang Jumaat. Dan sembahyang berjamaah di dalam menunaikan sembahyang fardu yang 5 itu berdasarkan kepada hadis sahih Bukhari dan Muslim, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Sembahyang fardu secara berjamaah lebih afdal, lebih tinggi nilai dia daripada sembahyang fardu seorang diri sebanyak 27 kali ganda ataupun darajat. Beruntunglah siapa yang mendapati diri dia sekarang ni 5 waktu berjamaah. Pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan syukurlah kepada Allah. Sebab apa tuan-tuan?
Sebab betapa ramai di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini bukan sahaja tak solat fardu secara berjamaah, bahkan tak semayang tarawih pun ada. Lebih hina dan lebih dosa lagi ialah bukan saja tak semayang berjemaah, bukan saja tak semayang, bangga pula umum depan orang dia tak semayang. Ni hak paling terbaru sekali semalam. Allah bagi nikmat harta banyak, dia duk ingat dia boleh nikmat harta yang banyak ni daripada pandai dia, daripada usaha dia, daripada kreatif dia, daripada berani dia. Tidak. Kekayaan yang kamu miliki itu 100% daripada nikmat yang Allah pilih untuk duduk di tangan kamu. Untuk uji kamu apakah dengan duit yang banyak tu mendekatkan kamu kepada Allah ataupun menjauhkan kamu daripada Allah. Ketika duit yang banyak itu mendekatkan kamu kepada Allah, maka ketahuilah ia adalah nikmat dan tanda kasih Allah kepada kamu. Tapi kalau duit itu membuatkan kamu jauh daripada Allah, kamu hina hukum hakam dan agama Allah, ketahuilah duit itu adalah bala dan Allah sedang menghina kamu. Jadi orang yang boleh semayang satu, lebih lagi Tuhan bagi nikmat berjamaah pula, jangan hina orang lain. Jauh sekali jangan hina agama ini. Maka pujilah Allah SWT. Wahai Allah, terima kasih pilih saya untuk semayang sehari 5 waktu berjemaah, dan wahai Allah, kekalkanlah nikmat ini sampai akhir hayat. Siapa nak nikmat itu berkekalan, maka banyakkanlah memuji dan bersyukur kepada Allah, kerana syukur mengikat nikmat. Syukur mengikat nikmat. Habis mukaddimah kepada kitab Al-Qawlut Tam. Kitab Al-Qawlut Tam. Kemudian kita masuk kepada muka surat 1, bahagian yang pertama. Siapa yang tak ada kitab, nak pergi beli pun semua kedai tutup malam ni kan. Semua kedai tutup. Nak pergi beli tak ada, boleh download PDF. Alah, ni zaman maju lah. Boleh download PDF, banyak download. Lepas tu tengoklah sambil mengaji, sambil tengok muka surat 1 kan. Kita tengok muka surat 1. Saya nak zuhur dah. Saya baca mungkin satu saja. Saya baca satu je masalah. Satu je masalah. Dalam ni ada, tuan-tuan, ada 213 masalah. Jenuh baca. Jenuh lupa. Okey. Kita baca satu je dekat dengan zuhur dah ni. Iaitu nombor 1. Dengar ni tuan-tuan. Tengoklah betapa banyaknya ilmu yang saya dan kita semua tak ada yang berkaitan dengan semayang berjamaah ni. Iaitulah yaqulul musannifu wal mutarjimu rahimahumallah nafa'anallahu bihima wa bi'ulubihima wa bikum fid darain amin. Bacaan ketika sembahyang di qamat. Kita nak baca apa ketika orang qamat? Kita tahu kalau orang azan Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau orang azan kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah 4 kalilah. Hayya 'alas salah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Lepas tu baca doa habis azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Tapi kalau orang qamat nak baca apa? Kita semua tertanya-tanya, iaitu kita kata awak orang qamat kena baca juga ke ustaz? Yang ni yang ramai umat Nabi Muhammad terlepas pandang bahawasanya ketika Bilal qamat juga ada bacaan, iaitu waktu Bilal qamat, kita makmum yang duduk tengah tunggu untuk sembahyang ni sebut seperti apa yang Bilal sebut, kecuali pada 2 perkataan. Bila Tok Bilal sebut Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebut sama macam Tok Bilal sebut. Waktu Tok Bilal qamat tu sebut di belakang dia, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Nak jawab apa? Kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Waktu Tok Bilal qamat sebut hayya 'alas salah, kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah.
qad qamatis salah, qad qamatis salah. Waktu Tok Bilal sebut qad qamatis salah, kita sebut aqamahallahu wa adamaha wa ja'alana min salihi ahliha. Wa ja'alana min salihi ahliha. Yang tu jawapan dia. Siapa ada buku boleh tengok. Siapa tak pernah beramal seumur hidup, tengah hari petang ni baru dengar, bersyukurlah kepada Allah. Allah Ta'ala bagi ilmu ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu baru kita tahu rupanya qomat pun dia ada bacaan dia yang diajarkan oleh Rasulullah. Waktu Tok Imam sebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qomat, kita sebut la haula wala quwata illa billah. Dan waktu Tok Imam sebut qad qamatis salatu, qad qamatis salah, kita sebut aqamahallah, semoga Allah menegakkan sembahyang itu. Wa adamaha, dan mengekalkannya atas mengerjakan sembahyang itu. Wa ja'alani min salihi ahliha, ya Allah jadikanlah aku daripada sebaik-baik orang yang mengerjakan sembahyang. Punyalah hebat makna aqamahallah wa adamaha wa ja'alana min salihi ahliha. Jadi saya rasa sekadar tu dulu insya-Allah untuk kuliah PKP Al-Qaulut Tam. Semoga bermanfaat. Siapa yang banyak tuan-tuan 200 permasalahan dalam ni sangat bermanfaat. Kita akan nampak kerdil diri kita, kita akan banyak lagi beramal, kita akan nampak banyak lagi yang Nabi ajak yang kita tak tahu, yang tak sampai ke pengetahuan kita. Kita akan tengok nanti betapa banyak kesalahan yang kita buat selama kita duduk semayang, duduk berasa umur 50 lebih dah. Hari ni baru tahu ada doa iqamah, doa yang dibacakan oleh orang yang mendengar iqamah. Semoga ilmu ini ilmu yang bermanfaat kepada saya dan kita semua, ahli keluarga kita. Insya-Allah sambung esok 12.45 tiap-tiap hari sepanjang PKP sehingga 1.15, 30 minit. Jangan lupa bersama saya, tak ada TV apa, kirim video Riftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wasallam.